اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita yang berkaitan dengan ayatul hiwar Al-Quran ataupun ayat-ayat dialog dalam Al-Quran. Sebelum itu, sedikit peringatan tuan-tuan dan puan dan hadirin sekalian. Betapa indahnya kita bila menjadi seorang Muslim. Syarat dia itu untuk menjadi seorang Muslim. Bila kita menjadi seorang Muslim, apa yang kita lakukan akan diberikan jalan. Ganjaran itu ada baik dan ada tidak baik. Dua sekali lah. Kalau kita berjalan daripada rumah tadi, sesiapa yang berjalan daripada rumah menuju ke surau atau ke masjid atau ke mana tempat dengan tujuan untuk belajar ilmu pengetahuan, nasya Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Satu. Artinya bila kita menjadi seorang Muslim, langkah yang kita hayurkan untuk pergi ke surau itu dikira sebagai kebajikan. Allah Ta'ala akan memudahkan jalan untuk kita pergi ke syurga. Itu satu. Di antara lagi dalam wirid yang kita baca. Kadang-kadang kita kata Allahumma adkhilnal jannata ya Rabb wa adkhilnal jannata darussalam wa adkhilnal jannata darussalam wa adkhilnal jannata darussalam. Bila kita kata 3 kali, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah kami ke dalam syurga, masukkanlah kami ke dalam syurga, masukkanlah kami ke dalam syurga. Syurga akan memberi jawapan, Allahumma adkhilhu al-jannah ya Rabb. Ya Allah, Tuhanku, masukkanlah orang itu ke dalam syurga. Jadi ada interaksi. Bila kita berdoa, syurga akan beri jawapan kepada doa kita dengan mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dimasukkan ke dalam syurga. Demikian juga bila kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisihkanlah kami, jauhkanlah kami ataupun hindarkanlah kami daripada neraka. Bila 3 kali kita kata, neraka akan jawab, Allahumma la tadkhilhu nar. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan aku masukkan orang ini ke dalam neraka. Jadi itulah indahnya kita menjadi seorang Muslim. Soalnya kalau orang kafir, berarti kadang kata tak ada apa. Dia kena masuk ahli dulu. Bila masuk Islam, waktu itulah dia akan dikira sebagai seorang Muslim, akan beri ganjaran, pahala dan juga dosa. Baik tuan-tuan, malam ni kita akan baca surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, ayat yang ke-246, muka surah 40, ya. Ayat dialog. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, ayat yang ke-246, muka surah 40. Di dalam ni ayat Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah SAW, di mana dalam ayat ini ada mengandungi dialog di antara dua kumpulan, di antara dua pihak. Ya. Jadi kalau kita nak tajukkan ayat dialog, bila kita kata menghadap Nabi, minta dua pihak. Atau kita kata menghadap Nabi untuk memohon supaya dilantikkan ketua untuk memimpin dalam peperangan. Ini kita baca dulu dekat Allah SWT.
supaya kita dicatat sebagai orang yang paling baik ibadahnya, ialah sebab baik ibadah umatku ialah orang yang baca Quran. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sadaqallahu alazim. Baca itu dulu. Surah Fatihah saya baca sekali lagi. Baca dalam bentuk maknanya ayat-ayat hiwar. Ayat perbualan di antara dua pihak. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tuan tengok ya, kalau kita kata tajuk sekarang tadi itulah ketua Bani Israel menghadap Nabi mereka minta supaya dilantik ketua perang. Jadi kita tajuk jadi arti permohonan untuk mendapat ketua perang. Dia punya keywordnya ataupun di mana letaknya kita kata ayat-ayat ataupun kalimah yang boleh kita katakan ayat ni ayat dalil. Pertama sekali perkataan izqal. Izqalu dalam bahagian pertama itu ada perkataan izqalu ketika mereka itu berkata. Berkata artinya dia memohon. Dia berkata kepada siapa? Li nabiyyin lahum, bagi nabi mereka. Apa yang dia mintanya? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong Tuhan bangkitkan ataupun lantikkan ataupun utuskan kepada kami malikan. Ini malikan itu ada bahasa Arab ya. Malikan maknanya raja. Kalau kata malakan, melekat, lain baris sikit je, huruf sama je. Dia kata iba'atanlah malikan, tolong
hantarkan bagi kami seorang raja, seorang ketua, nuqatil, bukan nun tuan ni kami memimpin kami untuk berperang ke jalan Allah. Nuqatil fi sabilillah, kami nak berperang ke jalan Allah. Itu dia punya kata puak-puak Bani Israel. Qala di sini itu ada bagi yang keluar dari perkataan qala. Sama ya tuan-tuan. Qalu. Ya ada bahasa Arab. Ada semua tu. Dia punya 6 beradik ada. Qalu. Qalat. Qulna. Qulta. Qultuma. Qultum. Qulti. Qultuma. Qultum. Qulna. Perkataan qultu kita jumpa. Qulna pun kita jumpa. Dan perkataan qala cukup banyak dalam Quran. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, macam-macam ya. Jadi berarti rukun yang sama. Qalu, itu maknanya kata ramai. Qala, seorang. Qala. Kemudian, kita tengok baris yang keempat ada lagi. Qalu, wa malana Allah nuqatil sabilillah. Wa ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alaihim al-kitab tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Jadi kita jumpa beberapa kali qalu 2 kali dan perkataan qala sekali ya. Baik, kita tengok keseluruhan tafsir itu mana dikatakan dialog. Ayat Quran ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk alam tara. Kuliah kita yang lalu, yang pertama sekali kuliah yang kita jumpa dulu, wa iz qala rabbukal malak. Kuliah yang kedua, wa iz qala Musa, iz qala. Kuliah yang ketiga, wa idzibtala. Semua gunakan is. Artinya, saya berkata kepada tuan-tuan dalam bahasa Arab, bila ada is ni, maknanya ingat olehmu ya Muhammad. Maknanya ketika berkata oleh malaikat kepada Allah SWT. Ingat oleh Muhammad ketika Nabi Musa memohon kepada Bani Israel 9 lembu. Ingat oleh Muhammad ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah. Tapi malam ni kita jumpa dengan satu pattern baru. Alam tara. Itu sama juga tuan-tuan. Alam tara, adakah tidak? Maknanya satu perkataan tu, alif tu, kalau alif saja, tak ada mana apa-apa. Tapi bila ada perkataan dalam ayat, dia arti istifham. Artinya tanda istifham, tanda tanya. Yang memberi arti adakah. Adakah? Lam, tidak. Mana huruf nafi dipanggil. Tara engkau dah. Tara itu maknanya diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tidak engkau lihat ya Muhammad? Saja mana ini sebagai antara uslub di mana Allah mendekati Rasulullah SAW dalam bentuk yang berlembut. Sedangkan Rasulullah SAW belum tahu. Itu yang berlaku dia tak tahu. Kemudian bila Allah Ta'ala tanya dia, apakah tidak engkau lihat? Bila dia pernah lihat? Jadi berarti itu sengaja menarik perhatian Rasulullah SAW supaya memberi pengakuan dengan percayaannya, dengan keyakinannya tentang peristiwa yang berlaku di antara Bani Israel dengan Nabi mereka. Jadi dia ada takdir kata tuan-tuan. Alam tara itu ada ketidak engkau lihat ya Muhammad dengan mata hatimu, dengan akidahmu, dengan kepercayaanmu, dengan perasaanmu, bukan dengan mata. Sebab Rasulullah SAW tak lihat peristiwa ni. Allah Ta'ala bawa Rasulullah SAW supaya Rasulullah memberi perhatian seakan-akan peristiwa yang berlaku di depan mata Rasulullah SAW. Apakah tidak engkau lihat ya Muhammad dengan mata hatimu ila kepada al-mala'i itu, bila tuan-tuan jumpa malak mana ketua-ketua atau pemuka-pemuka kaum. Ilal mala'i kepada ketua-ketua min Bani Israel, daripada Bani Israel, min ba'di Musa setelah
Nabi Musa. Min ba'di tidak daripada setelah Musa. Artinya Musa tak ada dah. Jadi Nabi yang mereka ni selepas kematian Nabi Musa AS. Dalam bahasa Arab dua tuan-tuan ada. Qablu dengan ba'du. Qablu dulu, ba'du kemudian. Jadi macam tu cakap Arab. Jam berapa kita nak pergi ke Kuala Lumpur? Ba'da solat. Maksudnya selepas sembahyang. Kalau sebelum qabla solat. Qablu dengan ba'du. Sama kita kata, ini adik-beradik saya. Ba'di itu artinya dia selepas saya, kemudian saya. Kalau kata ini adik-beradik saya, qabli maknanya sebelum saya, mana abang kita lah. Ya, qabli dengan ba'du. Dua perkataan ni dia panggil zaraf dalam bahasa Arab, ya. Dia berkaitan dengan tempat. Min ba'di Musa, selepas Musa, izqalu. Ini baru ada cerita kepada Rasulullah. Izqalu, ketika mereka itu, siapa dia? Buat Bani Israel tadi. Ketua-ketua Bani Israel berkata apa? Binabiyyin lahum, bagi Nabi mereka. Dalam Quran yang tersebut, tuan-tuan, Nabi ini. Kalau tengok dalam tafsir, Ibn Katsir, teman-teman tafsir, ulama khilaf tentang nama Nabi. Ada yang kata Sam'un, ada kata Samuel, ada kata Yusuf bin Nun, macam-macam. Itulah ulama. Ya? Tapi kita tak kira lah. Yang penting bagi kita ialah perangai ketua Bani Israel ini bila dia nak sesuatu bukan main dia kepada Nabi. Tapi bila Allah lantik seseorang, dia akan mempermainkan. Sebagaimana mereka pernah mempermainkan Nabi Allah Musa AS. Ib'asrana malikan, bangkitkan bagi kami, lantikkan bagi kami. Ibas tu apa nak dengar? Kita pernah ada perkataan ba'as atau bi'sah, ya. Dia kata bi'sah mana kebangkitan Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam negara Arab, semasa negara tu dia buat nama parti dia sendiri, parti ba'as, Hizbul Ba'si mana parti ba'as. Seakan maknanya dia yang berkata tu nak bagi semua manusia. Begitu sekali secara negara Arab. Ibas pada berba'as, ya. Kita satu dia terperkara mukhajabah, yang wajib kita percaya kepada Allah SWT ialah bila kita mati kita akan diba'askan. Ba'as, bangkit semula. Jadi pada sini kenapa dia kata ibas sana? Kerana mereka sejak lepas kematian daripada Musa, Nabi Harun, negara Bani Israel selalu berkolak. Diserang oleh raja-raja yang zalim. Dan mereka rasa bahawa mereka dipermainkan. Maka dengan sebab itu, dia terkenang sama Nabi Musa ada dulu, dia telah ingin berperang. Dia nak berperang, nakkan ketua. Dia jumpa Nabi dia, yang bernama Samuel tadi. Ya Nabi Allah, tolonglah. Nabi lah carikan seorang ketua yang boleh memimpin kami untuk berperang. Kami tak tahan dah duduk dalam keadaan ini, sebab nilai kami atau harga diri kami telah diperkutak-katikkan. Maknanya fi sabilillah, untuk berjuang perjalanan Allah. Qala ni apa ni? Nabi dia. Tak ada bahasa Arab, tuan-tuan, dia tak ulang lah. Kalau qala Nabi dia berulang, qala Nabi maknanya panjang. Qala itu maknanya kembali kepada Nabi. Perkataan Nabi mereka, hal asa itu. Hal dengan a tak sama. Alam tara atau adakah, hal maknanya adakah juga. Dua dalam bahasa Arab, tuan-tuan. A adakah, hal pun adakah. Dan kedua-dua kalau kita guna soalan, hal, jawapan dia mesti na'am atau yes. Betul. Dia dua-dua soalan dia. Kita kata contoh, hal anta Muhammad? Kena kata, na'am, ana Muhammad. Hal anta Yusuf? Kalau kita kata tidak, kata la, ana la Yusuf. Sama dengan anta Yusuf?
Itu kalau kata a dengan hal sama. Apa dia? Kalau dia, kalau kata na'am, kalau tidak kena kata la. Ya. Jadi dia bertanya tadi. Bila dia minta raja dilantik pemimpin, dia kata raja dia tanya balik, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Adakah berkemungkinan asaitum ni asa-asa, tuan-tuan jumpa banyak dalam Quran asa rabbukum ayyarhamakum, asa rabbuna ayyarhamuna. Asa maknanya berkemungkinan, boleh jadi. Hal asa itu, adakah berkemungkinan kamu in kutiba alaikumul qitalu, jika diperdukan ke atas kamu perang, Allah tuqatilu, bahawa kamu tak berperang. Ini soalan nak menguji. Bila dia jumpa dengan raja dia, ya Nabi Allah, lantik kelas orang ketua tu kamu berperang. Kemudian raja dia kata, kalau aku lantik ketua perang, betul kamu nak perang? Jangan-jangan bila lantik kamu tak mau perang. Itu maksudnya. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu, dia jawab lagi pula. Qalu, berkata mereka itu siapa? Puak-puak ketua Bani Israel. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Macam mana bagi kami alla nuqatila fi sabilillah, bahawa kami tidak berperang pada jalan Allah, wa qad ukhrijna, walahan kami telah dihalau keluar. Maknanya dihalau keluar oleh pemimpin yang zalim. Min diarina, daripada kampung halaman kami, wa abna'ina, dan anak-anak kami. Arti kami dihalau keluar daripada kampung halaman kami dan dipisahkan daripada anak-anak kami. Jadi kalau dengan kedudukan itu, takkan kami tak keluar perang. Maknanya dia bagi ketegasan nak menunjukkan bahawa mereka pasti akan berperang bila sekiranya ada ketua perang. Palamma di sini tuan, ini bukan ayat dialog kan. Ini ayat pelengkap. Pelengkap maknanya Allah Ta'ala beri jawapan. Palamma kutiba alaikumul qitalu, bila diperdukan, maka tetap kalau diperdukan ke atas mereka itu perang, betul-betul suruh perang, tawallau. Semua sekadar berpada, tak mahu. Illa qalila minhum, kecuali sedikit saja daripada mereka itu yang benar-benar berperang. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Jadi ayat seterusnya akan menceritakan kebenaran ungkapan penutup yang diberitahu oleh Allah SWT. Jadi berarti kalau kita kata tadi, maknanya dua pihak, orang Bani Israel sekumpulan pergi jumpa raja. Tuan, tolong tuan nanti kami seorang ketua perang. Jawab raja dia, betul kamu nak perang? Nanti bila aku lantik kamu tak mau perang. Jadi rupanya betul. Bila dilantik, mereka lari, tak mau perang. Baik. Dia terus kagak ayat dialog lagi. Kita baca tu. Waqala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum qalu tamalika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilm wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha'
Wallahu wasi'un alim. Ya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu basatan bil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ayat jadi berarti ayat 246 tadi permohonan. Ayat yang kedua tu betul je dia perhatikan. Maknanya kalau kita nak bagi ayat dia hidup ni, dia tiga peringkat ni. Pertama, sikap Bani Israel sebelum pelantikan dilakukan, dan yang kedua sikap ketua-ketua Bani Israel itu setelah pelantikan, ketua perang pelantikan, dan seterusnya ayat-ayat kedua itu apa-apa itu bila pelantikan, bila peperangan dijalankan. Jadi berarti ada tiga peringkat, semua pelantikan, semasa pelantikan dan semasa peperangan. Baik, ayat dialog di sini mana? Qala pertama, qala. Kemudian qalu. Dan ada pula qala. Ada qala dua kali, kemudian qalu sekali. Baik. Wa qala lahum nabiyyuhum. Dan berkatalah terhadap mereka itu ketua-ketua Bani Israel, dia datang menghadap raja tadi. Jadi bila melatihkan laku, raja bagi tahu, innallaha sesungguhnya Allah qad ba'asa. Ba'asa daripada ba'asa sama itu ya. Qad ba'asa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu, telah melantik bagi kamu, memilih, katalah ba'asa itu memilih ke, melantik ke, ataupun kata apa, mengutus ke, boleh kata. Qad ba'atha lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih bagi kamu Talut sebagai raja. Jadi Talut nama orang, tuan ya. Jadi Talut ini, kalau kita ada tafsir, seorang yang bukan keturunan Yahuda, bukan keturunan diraja, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan orang kaya, tapi dia orang biasa. Orang biasa tapi daripada keturunan tentera. Dia tahu tentang seluk-beluk ketenteraan. Sebab tu Allah Ta'ala pilih. Ya, kerana dia tahu tentera, dia sesuai lah untuk dilantik sebagai ketua perang. Tetapi oleh kerana perangai buat Bani Israel ni, ketua-ketua Bani Israel datang menghadap tadi, mereka sebenarnya dah ada diri mereka tentang siapakah orang yang sepatutnya dipilih oleh mereka. Jadi mereka nak, kalau boleh biarlah daripada koloni mereka sendiri. Pada keturunan itu biar daripada keturunan orang-orang bangsawan yang mereka pilih untuk menjadi raja. Sebab itu mana bukti itu kan? Qalu, bila raja beritahu, Talut ketua kamu. Apa nak kata? Qalu, kata mereka itu, anna, bagaimana kata kita? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana dia boleh jadi ketua kami sedangkan kami lebih berhak. Nahnu ahaqqu, lebih berhak. Pada bahasa Melayu itu ahaqqu ya. Tapi dia kata ahaqqu ni, kami lebih berhak untuk menjadi ketua perang. Dan dia minta dia sebagai orang kata mana, sebagai syarat. Begitu pun ketua tu dengan orang Nabi itu minta sebagai ketua sebagai syarat. Ya sebenarnya dalam diri mereka dah ada dah orang sekian-sekian mereka suka. Sebab tu bila dilantik Talut, terus mereka bangkang protes. Kata ini apa protes ni? Anna yakunul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana Talut boleh jadi pemimpin kami? Memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjuk pelaku siapakah orang yang paling layak
untuk menjadi ketua pelanggan. Jadi perkara ni kamu tak boleh komplain kepada aku. Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memilihkan Talut tu untuk menjadi ketua. Bukan aku. Wa zadahu basdan bil ilm fil jismi, dan Allah Ta'ala tambahkan dia bastatan mana panggil kekuatan tubuh badan, kekuatan fizikal, kekuatan ilmu pengetahuan wal jismi dan juga fizikal. Maknanya orang yang fizikal kuat, ilmu pengetahuan yang cukup, dia punya teknik perangan cukup, maka dengan sebab tu dia kena kamu minta aku lantik ketua perang, jadi aku bermunajat Allah SWT agar lantik Talut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala memberikan kerajaan itu kepada mereka dia kelaki, dan Allah Ta'ala maha luas ilmu pengetahuan. Jadi perangan ni tuan-tuan bukan perkara baru, juga bersama Bani Israel lagi. Kalau nak pilih ketua, rebutlah. Jadi masa saya nak tunjuk bahawa ketua tu mestilah orang dia kena anak tempatan, kroni dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ini sejak pada dulu dari zaman Bani Israel ke sekarang tidak. Kita baca satu ayat itu ya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ketiga ni, dialog seterusnya berlaku di antara Bani Israel yang menjadi ketua rombongan tadi dengan raja mereka. Setelah tidak ada lagi dah helah yang boleh mereka komplain, bila mereka kata kenapa pilih Talut tak pilih kami, kata Nabi dia, aku pilih bukan aku pilih ni, pilihan Allah SWT, cuma aku cerita kepada kamu, Talut adalah ketua kamu, ini pilihan Allah SWT yang tidak boleh dipertikaikan. Itu yang aku beritahu. Jadi akhir sekali puak-puak ketua Bani Israel tanya pula, apa bukti? Bukti dan juga. Jadi kalau kita sekarang pun nak ikutlah bukti sekurang-kurangnya kelulusan ke, ya, kalau dalam politik saya ada kelulusan apa, ada ilmu kelulusan apa. Jadi itulah soalannya. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah bagi mereka itu mesti kembali kepada tadi al-malak di atas, ketua-ketua Bani Israel. Nabiyuhum, dan nabi mereka siapa nama tadi? Syamguil. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, tanda perlantikannya oleh Allah SWT. Pada tahu ni, kalau dah Talut sebagai ketua kami, apa bukti yang tahu? Jadi Nabi dia bagi tahu, buktinya ialah ayyatiyakumut tabut, bahawa dia akan bawa kepada kamu tabut. Tabut ni satu peti tu kan, peti atau sonduk yang boleh diisi dalam tu barang-barang peninggalan. Ya. Bahkan kalau kita lihat pada tabut di sini, satu mukjizat Nabi Musa dan satu bahan lama yang pernah digunakan oleh ibu Nabi Musa sendiri waktu Nabi Musa kecil lagi. Oleh kerana nak jaga Nabi Musa ni daripada dijejaki oleh Firaun dan kucu-kucunya, maka Allah Ta'ala wahyu kepada ibu Nabi Musa, kalau mu takut sangat anakmu ni yang dijejaki oleh Firaun,
Sebaik yang aku beri susu anak kau letak dalam tabut. Tabut nanti kotak tadi. Kau letak di sini, lepas tu kau campaklah ke dalam sungai Nil. Itu cerita tu. Jadi berarti tabut ini bahan lama. Dia disimpan sebagai mukjizat Nabi Musa AS. Jadi bila Talut naik jadi ketua, jadi Nabi, jadi untuk membuktikan bahawa dia ni pilihan daripada Allah SWT, maka mereka usung bawa punya tabut ni, bawa di letak di depan Talut, disaksi oleh semua orang Bani Israel bahawa ini adalah mukjizat Nabi Allah Musa diberi pula kepada Talut. Itu dia. Sebab dia kata fihi sakinah. Fihi dalamnya dalam tabut tu sakinah tu ada ketenangan. Pasal apa ketenangan tuan-tuan? Kalau ikut cerita dan tafsir dia boleh cakap. Dia boleh beritahu. Kalau sekiranya tentera menghadapi peperangan, dia beritahu bagaimana cara nak mencapai kemenangan. Itu dikatakan ada benda ke mana dia pergi macam kita kalau sekarang ni bawa berniaga. Kalau zaman Nabi Musa dulu, ke mana dia pergi dia bawa tabut. Dalam peperangan dia bawa tabut. Jadi zaman Talut dia bawa fihi sakinah min rabbik. Wa baqiyah dan baki. Baki kita kami baki bahasa Melayu. Baki ni artinya saki baki. Barang-barang peninggalan Nabi Musa, Nabi Allah Harun disimpan di dalam tabut. Ta'milul malaikat, mereka bawa. Inna fi dzalika la'ayatin lak in kuntum mu'minin. Semua sekali katanya adalah menjadi tanda bagi kamu pada waktu pada saya tadi, sekiranya kamu beriman. Jadi kalau kamu beriman Allah Ta'ala tak ada apa. Allah Ta'ala lantik aku suruh ketua. Lantik Talut suruh ketua kamu. Kalau kamu ikut jangan dia, insyaAllah kamu akan beroleh kemenangan apa saja yang kamu lakukan. Dari syaratan. Jadi itu kesimpulan yang tuan-tuan. Kita nak, kalau boleh maknanya orang yang kita nak lantik itu bicara orang yang berkelulusan, ada mungkin kepandaian sesuai dengan bidang yang kita nak. Tapi dalam keadaan begitu, bila kita dilantik, walaupun orang tu kita tak kenal dia, tapi ada mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam bidang itu, maka kita akan sokong. Bagaimana yang telah dilantik oleh Talut, dilantik oleh Nabi mereka Samuel, Talut. Jadi berarti kalau mereka ini beriman, mereka akan terima apa ada seorang pun daripada Bani Israel. Dan yang kedua, bila ada pelantikan, yang ada bukti. Maknanya kalau kita sekarang ni, kalau seorang nak jadi ketua, wakil rakyat, kalau tak berapa lah. Mesti ada bukti, ada kelulusan. Jadi kalau dulu tak panggil, kalau kelulusan pergi tabut. Jadi bawa itu sebagai bukti bahawa dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti dalam apa-apa pun, bukti itu kena ada. Sebab dia panggil apa? Hujah atau dalil di atas kejayaan seorang itu untuk memimpin. InsyaAllah ayat yang kedua itu 249, 250, 251, 252 yang akan datang. Itu adalah kepimpinan Talut memimpin tentera Bani Israel menentang Jalut. Macam cerita Talut, Jalut, memang ada cerita. Jadi insyaAllah dalam pelantikan dah selesai. Permohonan untuk pelantikan dah selesai. Pelantikan dah selesai. Jadi ayat yang seterusnya ialah peperangan yang akan berlaku di antara Talut dengan Jalut yang dipimpin oleh Talut, dan termasuk dalam ramalan Nabi Daud AS waktu dia masih muda belia.
Dan insyaAllah dalam kuliah kita akan datang kita akan baca pada ma'afasra talut berjunub sehingga sampai pada wa innaka laminal mursalin ayat yang kedua itu 52 muka surat Hafsah. InsyaAllah. Aku ada. Boleh? Talut. Orang dilantik dia atas ketakwaan yang tinggi itu sekali ulama semuanya ataupun kerana kebijaksanaan di dalam bidang Quran. Perhatikan talut. Kan. Kalau berdasarkan ayat Quran ini, dia adalah daripada keturunan orang biasa, tentera, anak tentera, mempunyai pengalaman yang telah jelas oleh Allah Ta'ala. Fazadahu basatan fil ilmi wal jismi. Jadi berarti dia pilihan Allah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan fizikal. Arti latihan cukup apa cukup. Cuma dia tidak dipersetujui oleh ketua-ketua Bani Israel itu kerana bukan kroni dia, kerana bukan daripada bangsawan, pahlawan, ketua naik dia aja tidak. Itu orang biasa dia. Kalau boleh dia nak orang tu mesti kalau boleh maknanya bila Nabi nak kita tanya mereka dulu. Siapa dia orang yang kamu nak? Tapi Nabi oleh kerana dia Nabi, dia mestilah bermohon dengan Allah SWT, bermunajat dengan Allah SWT. Allah Ta'ala beritahu bahawa tidak ada orang yang paling layak untuk menjadi perang ini melainkan Talut. Itu dia tahu. Jadi berarti pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjawab. Malah bukan pilihan sendiri itu lah. Sekali itu tuan. Allahumma inni astaudi'uka bima allamtanihu fardudhu ilayya waqta hajati fala tunsinihu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pulangkan kembali ayat-ayat yang aku baca pada malam ini, maka aku kembalikan kepada aku waktu aku memerlukannya, dan janganlah engkau lupakan akan aku terhadap ayat-ayat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.